Pertemuan di Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru bermain pada sebelah malam menyaksikan pertemuan di antara dua pasukan yang dah lama tak bertemu sebenarnya. Kita terus dapat menyaksikan bagaimana jaringan pertama yang terhasil pada minit ke-37 hasil tandukan penyerang utama pasukan Selangor iaitu Kayon. Gol ini adalah merupakan satu gol yang cukup baik dan kemudiannya pasukan Kelantan United di bawah bimbingan Nazrul Ewan Makmur mencuba juga untuk mendapatkan gol penyamaan pasukan yang telah menduduki tempat yang kelima dalam saingan di Premier League. Namun begitu, pengalamanlah pada saya yang memisahkan mereka untuk menyaksikan satu lagi gol yang dapat dihasilkan oleh Harlison Kayon di Souza Ferreira ini untuk mendapatkan gol yang kedua. Sekaligus juga menyaksikan bagaimana rentetan kemenangan dan juga rekod tanpa kalah yang cukup cemerlang untuk pasukan Selangor FC di bawah bimbingan Tan Cheng Ho. Pasukan yang telah muncul sebagai juara Piala Malaysia yang terbanyak dalam sejarahnya iaitu sebanyak 33 kali dan juga 16 kali jadi naib juara. Tetapi pasukan yang pernah diwakili oleh Syarul Kalam ini last masuk final adalah tahun 2016 ketika mereka mengalahkan pasukan Kedah. Dia terus tunjuk diri dia bermain tapi tak, dan ini pula adalah peluang untuk Syarif Fikri, tetapi sayangnya rembatan penaltinya itu dapat dibaca baik oleh Muhammad Fikri Cik Soh, penjaga gol pasukan Kelantan United yang terus mengalami kekejangan otot. Dapat save penalti, terus mengalami kecederaan. Apa-apa pun, ini merupakan satu tanggungjawab yang cukup berat juga yang terpaksa dipikul oleh pasukan Kelantan United. Namun bagi Tan Cheng Ho, sebenarnya Syarul Kalam, anda kena akui bahawa perjalanan mereka masih lagi belum selesai. Ada 90 minit lagi game yang akan datang, insyaAllah di Stadium MBPJ pada 1 November nanti. Tapi cerita tentang game ini terlebih dahulu. Saya setuju dengan Haji. Apa yang Haji katakan, pengalaman membezakan perlawanan pada malam ini. Kita lihat pasukan Selangor masih lebih selesa dengan menguasai, boleh dikatakan sepenuh perlawanan dengan menggerakkan bola. Kita lihat approach di bawah kendalian Coach Tachiho ni ada perubahan. Mereka tidak terlalu cepat kehilangan bola. Adanya passion, adanya bola terupas, adanya pergerakan larian dari belakang tak merah ni. Saya suka lihat apa yang dilakukan oleh Coach Tachiho. Betul. Kerana kalau dilihatkan, walaupun mereka setakat menang 1-0 ke 2-0, still kemenangan ini hingga membolehkan penyokong-penyokong pasukan Selangor sekarang ini kembali memberikan kepercayaan kepada pasukan ini, untuk mereka meneruskan cabaran. Sebab kalau diikutkan, ialah antara Kedah atau Negeri Sembilan adalah lawan kepada pasukan Selangor di peringkat suku akhir nanti. Saya rasa sebenarnya mereka masih lagi perlu memperketatkan dari segi mereka bertahan. Ada lagi beberapa yang perlu diperbaiki. Tapi saya suka dari segi pertukaran pemain. Saya memang menunggu pemain yang seperti Harith Haikal, pemain pemain bawah 23 remaja kebangsaan. Dan juga seorang pemain yang sebelum ini bukanlah seorang pemain yang selalu diturunkan dalam kesebelasan utama, pemain muda. Alif Haikal Lau, seorang pemain yang sebelum ini pernah beraksi dengan saya di PKNS. Seorang pemain yang punya teknikaliti yang baik dan Alif Haikal Luqman. Dihidu cara permainannya mungkin suit dengan cara approach Coach Tachiho, memberi banyak peluang kepada beliau. Beliau adalah seorang pemain yang banyak menggerakkan main, yang akan adanya combination play di bahagian hadapan untuk pasukan Selangor. Kalau kita lihat pada tahun lalu, perjalanan pasukan Selangor ini hanyalah di peringkat suku akhir saja sebelum kalah 0-3 kepada KL yang muncul sebagai juara. Sementara bagi pasukan Kelantan United ini, pada Piala Malaysia tahun 2021, mereka bermain di peringkat kumpulan, 6 game hanya mengutip 4 poin sahaja. Sekali lagi pengalaman, sekali lagi apa yang perlu mereka bawakan. Kemungkinan besar pada perlawanan return leg nanti adalah perlawanan terakhir untuk mereka dalam persaingan. Saya pada malam ni kalau kita lihat Kelantan United, mereka bermain open game. Mereka open. Ya, mereka tidak menunggu di bahagian belakang. Saya rasa sekiranya adanya perubahan dari segi taktikal, bermain away, menunggu dan selepas itu membuat counter attack dengan cepat, mereka mampu menjadikan gol. Kerana kalau kita lihat striker mereka di bahagian hadapan, iaitu pemain yang beraksi dengan nombor 9 Nwankwo Yaakob, dan juga beberapa pemain lagi mampu untuk membuat serangan balas pantas di bahagian hadapan dengan baik. Okey. Sebelum kita tengok, kita nak dapatkan kepastian kepada semua game dan juga keputusan-keputusan,
ada tim seperti Kelantan ini, dua tim yang bermain di Piala Malaysia. Satu Kelantan United, satu lagi Kelantan FC yang berjaya untuk mencapai kemenangan ke atas pasukan Sarawak United ini. Dan kemudiannya untuk Penang pula dengan Kuching City FC telah berkesudahan dengan keputusan sendiri.